Shalom, jemaat yang kasih Tuhan. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，大家平安。 Kita sungguh sangat bersyukur jika pada saat ini kita kembali bersama-sama bisa beribadah, berbakti kepada Dia. 我们感谢神，因为今天早上我们可以再一次有机会一起来敬拜神。 Pada saat ini juga kita diberikan kesempatan masih bisa membaca dan mendengarkan serta merenungkan akan firman Tuhan bersama-sama. 我们感谢神，因为我们还有机会，我们可以读神的话语，我们可以一起思想神的话语。 Mari saya akan mengajak kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai 35. 这时候，请我们看我们的圣经，我们看《使徒行传》第4章第32节到35节。 Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. 使徒行传第4章32到35节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan baca. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan akan firman Tuhan ini. 我们读经到此，我们如果读神的话语，我们行在我们日常生活的人是有福的人。 Mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. 我们求主来帮助我们，我们进入祷告。 Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, 我们在天上的阿爸父神， ampunlah kami, 求主你饶恕我们， sucikan kami, 也求主你洁净我们， agar kami layak untuk mendapatkan firman Tuhan. 让我们今天早上配得来领受您的话语， Firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menjadi bagian bagi hidup kami. 让我们所听的神你的话语能够成为我们生命中的一部 Boleh 分， menghibur dan menguatkan setiap kami. 能够兼顾安慰我们每一个人。 Oleh karena itu Tuhan layakkan kedua hamba-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. 主啊，求主你帮助你这两位传讲你信息的仆人，让我们配得来服侍你。 Sehingga firman-Mu ini menjadi berkat bagi setiap kami dan bagi setiap hamba-Mu berdua untuk menyampaikan firman Tuhan ini. 让神的话语能够成为我们每个人的祝福，成为你两位仆人的祝福。 Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Ada satu istilah yang orang seringkali mengatakan, kamu jangan NATO. 有一个词句就说，有人说你不要乱说。 Ternyata kata NATO itu memiliki satu singkatan, 原来这个 NATO 呢，是一个简称， yaitu no action talk only. 就是说你只是讲讲罢了，你是没有行动的， Hanya berbicara tetapi tidak ada Ni- perbuatan yang dinyatakan. 你只是你的口讲出来，可是你并没有行动的。 Dia menyatakan mengasihi tetapi tindakannya tidak mengasihi. 虽然他口里说他爱，可是他所做出来的并 Jadi 不是表 terbalik 达 dari 爱， apa yang dia katakan. 所以跟他所讲出来的是相反的。 Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus. 可是我们主耶稣基督却不一样， Pada saat dia mengatakan, dia akan lakukan. 当他讲出来的那些话，他会行出来。 Pada saat Tuhan Yesus mengatakan, aku mengasihimu, dan itu nyata melalui tindakan perbuatan daripada Tuhan Yesus kepada orang yang dikatakan dia kasihi. 当主耶稣说我爱你的时候，我们看到主耶稣他的实实在在的把他所说的行出来，就是对那些他所爱的人行出来。 Oleh karena itulah kalau kita membaca dari Alkitab, dari Perjanjian Baru, di sana akan terlihat sekali akan tindakan perbuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. 如果我们读这个新约的圣经，我们可以看到主耶稣他在一生当中所行所做的。 Dia mengasihi tetapi juga dia melakukannya. 他爱人，他也行出来他所讲出来的。
Oleh karena itulah dia memberikan suatu perintah kepada murid-muridnya supaya mereka mengasihi. 因此呢，主耶稣他就是给了一个命令给他的门徒们，让他们能够彼此相爱。 Maka Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat 34 dan 35 mengatakan demikian. 所以呢，主在约翰福音第13章第34节到35节，这样神的话语这样告诉我们。 Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu Yesus supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 约翰福音第13章第34、35节，我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你是我的门徒了。 Tatkala Tuhan Yesus menyatakan dia mengasihi kita, 当主耶稣他对我们说他爱我们的时候， kasihnya nyata kepada kita, tindakannya nyata kepada kita. 我们看到他的爱是真真实实的彰显出来。 Selama kehidupan di dalam dunia ini, sungguh-sungguh dia lakukan di dalam kehidupan pelayanannya dan juga di dalam segala tindakan-tindakan pengajarannya tentang kasih, dia tunjukkan juga melalui perbuatannya. 我们看到主耶稣在世上的时候，他对门徒所说的，他所教导的一切，我们看到从他的身上所行出来。 Oleh karena itulah di dalam minggu sosial ini, 因此呢，今天在我们这个慈善主日， berkenaan dengan kondisi yang ada pada saat ini di negara kita tentang pandemi COVID-19 yang melanda bukan hanya Indonesia dan seluruh dunia. 就是在这个当下，我们这个印尼所经历的这个新冠病毒的这个疫情，因为这个疫情不是单单发生在印尼，我们也看到有发生在全世界。 Kita perlu berperan di dalamnya. 我们因此呢，必须在里面有我们的责任。 Sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus. 我们成为基督的门徒，我们成为基督跟随基督的人， Nyatakanlah kasih itu kepada sesama kita. 让我们能够把这个爱来向别人来显现。 Yang kita percaya dan tahu sekali bahwa banyak orang pada saat ini sedang khawatir, sedang kesusahan, bahkan juga sedang bingung apa yang mereka makan pada saat ini. 因为我们知道当下呢，很多人他们非常的惧怕，他们非常的忧虑，因为他们也不知道他们的生活当中他们要吃什么。 Mari kita belajar daripada jemaat Tuhan yang mula-mula dalam Kisah Rasul pasal yang keempat yang tadi kita sudah baca. 让我们一起学习这个初期教会的这个信徒们，就是我们刚才所读的《使徒行传》第4章。 Di sini dikatakan para murid yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka sehati sejiwa. Bahkan pada saat sehati sejiwa itu menunjukkan ada suatu kesatuan mereka sebagai pengikut Tuhan yang saling mengasihi. 我们这里看到，那里说信徒们他们都有一心一意，他们有一心一意，就是他们合一，他们就是彼此相爱。 Di dalam kasih itu mereka bisa melihat akan kekurangan daripada saudara-saudaranya. 他们在爱中呢，他们可以看到他们其他的这个弟兄姐妹当中所缺乏的。 Maka di dalam ayat 35 dikatakan, lalu dibagi-bagikannya semua apa yang mereka punyai. 我们看到第35节这里说，照个人所需用的分给个人。 Dan mereka memberikan kepada orang lain sesuai keperluan, sesuai kebutuhan mereka. 他们就是按照个人所需要的分给他们。 Bahkan di sini dinyatakan lagi bahwa milik mereka bukan milik mereka saja, tetapi milik mereka juga milik orang lain juga. Karena mereka sadar itu semua pemberian apa yang mereka miliki adalah titipan dari Tuhan yang harus digunakan untuk kepentingan bersama. 这里我们也看到，他们这里有知道说，他们所拥有的一切不是他们自己的，都是大家共用的，所以他们所拥有的一切是神赐给他们的，所以他们要一起来分享。 Inilah suatu tindakan daripada murid-murid, sungguh-sungguh mereka sadar bahwa Tuhan sudah melakukan kasih-Nya kepada mereka. Mereka pun juga harus lakukan kepada orang lain. 因为门徒们他们知道说，因为主耶稣已经爱他们，所以呢，他们这个时候也要向其他的人来表现出他们的爱。 Umat percaya Tuhan sadar 就是不是单单他们信主而已。
dia sudah menerima kasih Allah dalam hidup mereka. 因为他们在生命当中已经领受了神，已经领受了主在他们生命中的爱。 Mereka tidak mau egois tapi mau memberikan kembali, menyatakan kasih mereka kepada sesamanya. 因为他们不要成为自私的人，他们要把他们所领受的爱，再把它分享给他人。 Perintah daripada Tuhan Yesus dalam Yohanes pada pasal 13 tadi. 我们看到在约翰福音第13章，主耶稣命令我们的， Ditangkap dengan jelas oleh para muridnya. 我们看到门徒他们很清楚的了解明白这个主给他们的命令， Supaya mereka mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus. 就是他们要效法主耶稣所做的。 Dan kalau kita perhatikan juga dalam bentuk kalimat yang ditulis dari pasal 32 sampai 35 ini ada dalam bentuk imperfect tenses. 我们看在这个使徒行传第4章第32节到35节，这里他们就是写这段经文的时候所使用的，就是一个未完成式。 Tindakan daripada murid ini bukan sekali, tetapi menunjukkan satu tindakan yang diulang-ulang. 所以这个门徒所行出来的这个动作呢，不是一次而已，可是他们是重复不断的在做。 Mereka peduli kepada sesama, mereka peduli juga kepada orang lain. 他们关怀他人，他们关怀其他组内的弟兄姐妹。 Siapa saja yang membutuhkan pertolongan mereka, mereka selalu siap sedia untuk mengulurkan tangan mereka, memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya. 无论哪一个人需要他们的这个帮助的，他们都会伸出他们的援手来帮助他们。 Sehingga dikatakan kalau kita perhatikan, mereka tuh disukai banyak orang. 所以我们看到这里也有提到说，每个人都喜欢他们。 Bukan itu saja, sehingga setiap orang yang melihat orang Kristen begitu baik, mereka menyukai, mereka juga memuji Allah karena kasih yang sudah dinyatakan oleh pengikut-pengikut Kristus. 那些看到他们的人，不是单单喜欢他们，可是他们看到他们所行的一切呢，就是归荣耀给神。 Ternyata tindakan yang berulang-ulang ini mereka lakukan di dalam kehidupan mereka setiap hari. 因为这个行为呢，这个行动，他们在他们的生命当中不断的在做，不断的重复。 Sehingga kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26b. 如果我们看这个使徒行传第11章第26节下半节， Di Antioquia murid-murid pertama kali disebut Kristen. 这里有说呢，门徒成为基督徒是从安提亚起手。 Kenapa mereka disebut Kristen? 为什么他们被称为基督徒呢？ Karena mereka yang menyebut Kristen itu melihat mereka inilah pengikut-pengikut Kristus, hidup yang penuh dengan cinta kasih, hidup yang peduli kepada orang lain. 因为他们被称为基督徒，因为众人都看到他们的行为，他们就看到他们里面有发出爱心，看到他们是跟随基督的人。 Inilah karakter daripada umat Tuhan, anak-anak Tuhan. In mereka yang disebut sebagai orang Kristen. 这就是一个基督徒跟随神的儿女必须拥有的，就是他应该有这一种的品格，让别人可以看到。 Ia menunjukkan mereka sebagai pengikut Kristus yang hidup di dalam kasih dan kepedulian kepada orang lain. 因为他们活在爱里面，他们活在对别人的关怀当中，所以别人都看到他们这一群人，就称他们是基督徒，充满爱心的一群人。 Ternyata hal ini bukan hanya kepada jemaat mula-mula yang menyatakan kasih kepedulian kepada sesamanya. 不单单是这个初期的教会的信徒向一些众人来表达他们的爱心。 Kalau kita terus melihat di dalam perjanjian baru, khususnya dalam surat-surat Rasul Paulus, 如果我们继续的来看这个新约圣经里面的这个使徒保罗的书信里面， hidup yang penuh cinta kasih dan kepedulian kepada sesama terus berlanjut dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. 我们看到这个信徒们充满爱心、充满关怀的这个生命呢，不断的流入在这个跟随基督的每一个门徒的里面。 Di dalam 2 Korintus, Paulus mengatakan tentang jemaat di Makedonia, kemudian jemaat di Akaya. 在哥林多后书，我们看到保罗有提到，在马其顿教会的信徒，在亚该亚教会的信徒。 Bahkan di dalam surat-surat yang lain, Paulus menyebutkan pengikut-pengikut Tuhan yang mengasihi orang-orang kudus, mengasihi sesamanya.
甚至我们看到保罗在其他的书信当中也有提到说，那些跟从耶稣的那些门徒、那些信徒，他们都爱圣徒，他们都爱众人。Baik yang ada di Galatia, di Kolose, Efesus, Filipi, dan yang lain-lainnya. 无论是在哥罗西、在腓立比、在以弗所、加拉太教会的这个信徒们，他们都是同样有这样的心。Di sana kita menemukan adanya pengikut-pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi semua sesamanya, yang peduli sesamanya sehingga mereka rela untuk memberi, rela untuk membagi, rela untuk menolong sesamanya. 因为我们看到在那些教会的信徒们，他们都充满爱心，他们愿意施舍，他们愿意去关怀他人。Dan kita juga bersyukur ternyata hal itu bukan kepada jemaat yang dikisahkan di dalam Alkitab ini saja. 我们感谢神，因为我们知道他们所做的一切，不是单单在我们所读到的这个教会这个信徒当中而已。Bagi saya sendiri bersyukur sekali jikalau Gereja Metodis Immanuel di sini memiliki komisi sosial sebagai kepanjangan dari pelayanan kasih Tuhan kepada sesama. 我感谢神，因为我们这个以马内利堂呢，我们也是有这个慈善福利组。我们透过这个慈善福利组，我们可以关怀我们其他的弟兄姐妹。Komisi sosial bukan hanya melakukan pelayanan kasih kepada jemaat setempat di GMI Immanuel, tetapi juga kepada orang lain, kepada masyarakat, bahkan sampai kepada masyarakat yang ada di luar pulau. 我们这个教会的这个慈善组呢，我们不是单单关怀我们这个教会里面的族内的弟兄姐妹，可是我们也关怀到我们教会以外的一些的周遭的人民，或者更远的地方的这个人们。Pelayanan sosial yang dilakukan Komisi Sosial di Immanuel ini memberikan beasiswa, dukungan bagi mereka yang membutuhkan, dan juga perhatian kepedulian kepada yang sakit. 我们慈善组呢，对需要帮助的、需要援助的弟兄姐妹，我们给他们在这个病痛当中的，或者在其他需要当中的，我们都伸出我们的援手来帮助他们。Berbagai kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dilakukan. 我们已经做了许多的这个慈善活动， baik ke Panti Jompo, ke Panti Werda, dan juga untuk mendukung mereka yang tertimpa malapetaka baik banjir ataupun juga tertimpa gempa bumi. 我们去关怀那些在养老院的这些弟兄姐妹，我们也关怀那些受到一些的水灾或者其他的灾难等等的其他的弟兄姐妹以及人们。 Komisi sosial bisa melakukan pelayanan karena didukung oleh jemaat setempat. 我们教会的慈善组能够继续的不断的来帮助其他有需要的人，是因为我们的会友的每个人的支持。 Saya bersyukur sekali banyak anak-anak Tuhan yang mau berbagian di dalamnya. Mereka mau memberikan dukungan baik uang, dana, barang-barang yang dibutuhkan atau juga tenaga mereka untuk ikut serta di dalam pelayanan kasih ini. 我感谢神，因为我们教会的会友呢，我们看到他们不管在这个经费方面，或者在这个能力方面，或者其他的方面，或者需要援助的方面，都不断很热心的来参与我们这个事工。 Dan juga saya percaya sekali pada jemaat Tuhan di tempat ini yang sering kali rela membuka diri atau meringankan tangan membantu mereka yang tertimpa karena bencana COVID ini. 我们也看到我们的主内的弟兄姐妹，我们教会的弟兄姐妹也愿意为那些遭受这个疫情的这个所得到这个疾病的弟兄姐妹，他们也愿意去帮助他们所需要的。 Oleh karena jemaat sekalian, 因此呢，我们亲爱的弟兄姐妹， mari kita nyatakan kasih dan kepedulian kita. 让我们表达我们的爱心，我们的关怀。 Di masa-masa pandemi COVID-19 ini. 特别我们在这个疫情的这个状况当中， Banyak orang membutuhkan uluran tangan kita. 有许多的人需要我们的援手。 Jangan kita berdiam diri. 我们不要静默不动的， Mari nyatakan kasih kita kepada sesama. 让我们能够向其他的人来表达我们的爱心和关怀。 Di samping dari semuanya itu ketika kita mengasihi orang lain, tetapi juga bagaimana kepedulian kita kepada keluarga kita sendiri. 当我们在关怀别人的时候呢，我们也不忘了关怀我们自己的家人。
masa PSBB ini, masa kita berkumpul bersama anggota keluarga kita. 就是在这个时期，我们可以用这个机会，跟我们的这个家人一起来团契。 Banyak waktu kita bisa berkumpul dengan anak-anak, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan orang yang selama ini jauh kok bisa dekat karena melalui telepon kita ataupun juga melalui media-media yang lain. 我们在这个时期呢，这个时候呢，我们可以跟我们的身边的人、我们的家人、我们的父母亲、我们的另一半、我们的子女，或者跟其他的离我们更远的人，我们也可以在这个时期呢，我们可以跟他们有一个比较亲近的一个沟通。 Nah, dalam kesempatan tatkala kita sungguh mengasihi keluarga kita, mari kita peduli kepada mereka. 如果我们是真的爱我们的家人，我们这个时候呢，我们向他们来表达我们的关怀、我们的爱心。 Baik kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada orang tua, ataupun juga pasangan kepada pasangannya. 无论是我们的父母亲、我们的子女，或者我们的另一半。 Mungkin pada saat ini juga kita dilatih kasih kita kepedulian kita kepada anggota keluarga kita. 也许在这个时候呢，我们也被训练，我们能够更关怀，我们能够更爱我们的家人。 Barangkali pada saat kita bersama-sama dengan orang yang selama ini kita tidak ada waktu, ketika bersama kita kaget. 也许之前呢，我们都非常的忙碌，我们没有给他们时间，可能这个时候我们觉得非常的惊奇。 Yang selama ini tidak ada masalah karena jauh tidak sering berkomunikasi berhubungan. 可能一直以来我们跟他们都没有很亲密的、很亲近的一个关系，所以我们就只是在不太了解的这个范围里面。 Tetapi heran kenapa lebih banyak waktu kita berkomunikasi berhubungan membuat malah timbul masalah di dalamnya. 是不是因为我们这个时候跟他们更亲近了，所以呢会产生一些的事情或者问题呢？ Pasti kita tidak mau. 我们当然不要这样子， Karena kita mengasihi mereka. 因为我们也是爱他们的。 Nah, pada saat ini praktekkan kasih dan kepedulianmu. 所以呢，我们要利用我们这个时间，我们要好好的来向他们关怀，来表达我们对他们的爱。 Jikalau kita betul-betul mengasihi anak kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi pasangan kita, mari kita mau mengerti mereka. Mari peduli kita kepada kesulitan dan juga pergumulan mereka. 如果我们是真正的爱我们的家人、爱我们的父母亲、爱我们的子女、爱我们的另一半，让我们能够在这个时候呢，来利用这个时间，我们能够更深入的了解他们，更体会他们。 Kita peduli kepada mereka bukan menuntut mereka untuk mau mengerti kepada kita. 我们要更关怀他们，也不是让他们更了解我们。 Mari pada saat praktekkan. Kita mengasihi dan kita peduli, mau mengasihi, mau mengampuni dan juga memberikan apa yang terbaik untuk mereka. 让这个时候呢，我们能够向他们来表达我们的爱、我们的关怀，让我们这个时候在这个时刻，我们能够更关怀他们，我们能够把这个爱心、这个关怀行出来。 Saya teringat pada suatu kali, pertama kali waktu masa pandemi COVID-19 ini, saya harus melayani keluar karena ada kedukaan. 我记得当我们这个疫情刚刚开始这个蔓延的时候呢，我那个时候必须到外面服侍。 Saya harus pergi ke rumah duka dan juga membantu pengurusan acara kedukaan di sana nanti. 我那个时候呢，我必须到这个殡仪馆处理一些的丧事。 Yang tentunya bertemu banyak orang di rumah duka tersebut. 我在殡仪馆当然是遇到了很多人， Tetapi saya bersyukur ada istri memperhatikan. 可是我感谢神，因为有我的妻子关怀我。 Tunggu, jangan pergi, bawa dulu ini tas ini. Tahu apa isinya? 他说：“你等一等，你不要先出去，你把这个袋子一起带去。” Saya buka apa isinya. 我就把那个袋子打开，我看里面到底是什么东西。 Tahu isinya apa? 你知道里面是什么吗？ Ketika dibuka, isinya bukan makanan, 我打开来的时候，里面不是一些的食物， juga bukan minuman, 也不是饮料， tetapi pakaian. 就是衣服。
ada baju, ada celana, ada handuk, ada sabun, dan tambah lagi ada shampoo. 有我的这个上衣，有我的这个裤子，有这个肥皂，有这个洗头巾。 Dia katakan, nanti setelah kamu pulang, jangan masuk ke dalam dulu, tetapi ganti pakaian dan mandilah di kamar mandi. 他说呢，当你要回家的时候呢，你先不要进入这个家里，所以呢，你先洗澡，你先换套衣服。 Karena kita karena khawatir, jangan-jangan kamu membawa virus tersebut dan bisa mencelakai keluarga. 因为我非常的怕你把这个病毒带回家里来。 Satu tindakan yang simpel sekali. 其实是一个很简单的一个举动。 Saya bisa saja menolak. Untuk apa tidak usah, tidak mungkin saya tertular begitu. 其实我可以拒绝他说，我不用带这个东西，我不可能被感染上的。 Tapi istri berkata, 可是我的师母这样说， ingat OTG, 她说你要记得 OTG， orang tanpa gejala. 就是一个人可以被感染上这个病毒，虽然没有症状。 Yang tanpa disadari, kemungkinan kamu bisa bertemu dengan orang yang tanpa gejala tetapi dia memiliki virus daripada COVID tersebut. 你可能会遇到遇见一个人，他是没有症状，可是你会被他感染上。 Kalau kamu langsung masuk ke rumah tanpa kamu membersihkan diri, mengganti pakaian semuanya itu, kamu bisa membawa virus itu ke dalam rumah. 他说：“如果呢，你没有先洗澡换衣服，你就进入这个房子里面呢，你会把这个病毒带进来。 Hal yang simpel, kalau kamu mengasihi keluarga, peduli keselamatan keluargamu, jaga diri, jaga kesehatan, dan perlengkapi diri dengan baik. 非常的简单一件事，如果你爱你的家人，你就是要保护你自己，也要保护你的家人。” Saya bersyukur untuk ada istri yang bijaksana ini. 我感谢神，我拥有充满智慧的这个师母。 Kasih keluarga tetapi juga peduli kepada keluarga. 我们爱我们的家人，我们也关怀我们的家人。 Pada saat kita peduli kepada sesama, 当我们关怀他人的时候， pada saat ini juga negara kita, bangsa kita membutuhkan kepedulian daripada kita semua. 我们知道呢，在这个时刻呢，我们这个国家需要我们每个人的爱心和关怀。 Mari patuhi peraturan daripada pemerintah. 让我们要遵守这个政府所定下来的一些的规定， Menjaga untuk mematuhi segala peraturan-peraturan daripada PSBB. 就是我们遵守在这个大规模这个社会限制期间，我们要遵守政府要我们所做的。 Bukan hanya bersikap pasif itu saja, tetapi marilah kita pikirkan bagaimana sumbangsi yang akan kita berikan kepada bangsa dan negara ini. 我们不要单单成为被动的人，让我们也可以想一想，我们怎么样对这个国家也有我们的贡献。 Satu tindakan yang berinspirasi yang saya senang sekali yang saya dengar. 我有听到有说有一个人非常有创意力的一个人， Ada seorang anak bernama Purnama. 有一个小朋友，他叫Purnama。 Purnama ini tinggal di kota Kendari. 这个Purnama 这个小朋友，他是住在Kendari。 Maaf, bukan Purnama tapi Pratama namanya. 对不起，他的名字应该是 Pratama。 Dan pada saat itu dia sedang mengumpulkan uang untuk membeli HP. 那个时候呢，其实他在存钱，来储存要买一个手机。 Tetapi tatkala dia ketahui ternyata kekurangan APD di rumah sakit. 可是当他知道原来这个医院呢，缺少这个自护的一些的设备的时候， Dia melihat di TV ternyata perlu sekali APD di rumah sakit dan juga para dokter, para rawat seringkali mengeluhkan mereka kekurangan APD tersebut. 因为他听到消息新闻说，在医院的一些的医生和护士，他们缺乏这个保护这个自保的这些设备。
Akhirnya Pratama mengambil semua uangnya itu dia berikan ke rumah sakit untuk katanya untuk dokter dan perawat. 所以呢，这个小朋友呢，他就把他所存的钱全部拿出来，他把这个钱捐给医院。 Pada saat dia ditanya oleh wali kota Kendari, 当这个根达利市长访问他的时候， uang ini kan untuk membeli HP kamu. 他说：“你这些钱不是你存来就是要买手机的吗？” Tidak apa-apa, saya tidak beli HP, mereka sedang membutuhkan. 他说：“没关系的，我没买手机，没关系，不要紧。最主要的，他们这个时候需要这些钱。” Seorang anak SD mengerti akan kebutuhan sesamanya. 一个小学的这个学生，他懂得其他人的需要， Dan juga tindakan ini akhirnya bisa menginspirasi banyak orang. 然后他所做的这个行动呢，后来就启发了很多人。 Oleh karena marilah kita pikirkan sebagai umat Tuhan yang dikenal sebagai orang yang sungguh-sungguh peduli kepada sama. Mari kita berbagian di dalamnya. 让我们身为神的儿女，让我们能够充满爱心、充满关怀的心，我们也同样去关怀其他的人。 Bahkan saya juga mendengar ada satu keluarga menderita COVID-19. 我有听说有一个家庭，他们患上了这个新冠病毒。 Si ayah dirawat dan kemudian meninggal dan si ibu dirawat di rumah sakit. Sedangkan 3 anaknya harus ada di rumah dan terpisah. 这个父亲呢，因为患上这个病毒，然后他就是过世，然后妈妈也患上这个病毒，就是在医院留医。然后3个孩子，他们因为这样的情况，他们必须被隔离分开。 Sanak famili jauh dan sulit untuk bisa mendatangi ketiga anak ini untuk membantu mereka. 因为这个亲戚们，他们很难去帮助这3位小朋友。 Dan ketiga anak ini pun juga terkena penyakit terinfeksi COVID-19 juga. 然后这3位孩子呢，他们也被感染上这个病毒了。 Untunglah mereka hanya boleh bisa diisolasi dirawat di rumah mereka. 可是呢，他们可以在居家隔离。 Tetapi siapa yang merawat? 可是是谁去照顾他们呢？ Kita bersyukur. 我们非常的 Penduduk 感谢。 setempat tidak berdiam diri. Mereka bergotong royong bersama-sama merawat ketiga anak ini sampai si ibu sembuh dari rumah sakit. 因为他们当地的居民，他们充满爱心的去照顾这3位孩子们，就是一直到他们的母亲从医院回来。 Inilah suatu tindakan nyata. 这就是一个很实际的一个行动， Peduli kepada sesama. 就是关怀别人。 Pada masa pandemi COVID-19 ini. 我们就在这个新冠病毒这个疫情的这个状况的时候， Tuhan mengetuk kita. 神他要我们， Marilah kita peduli kepada sesama. 让我们能够关怀他人。 Mungkin kemana? Saya mau. 也许你说我愿意，我要， Mungkin kita tidak tahu 也或许我们不知道， apa yang harus kita lakukan supaya kita nyatakan kepedulian kita. 我们不知道怎么样去表达我们对别人的关怀。 Perhatikanlah orang sekitar kita. 我们看我们四周围的人， Mereka membutuhkan pertolongan kita. 他们需要我们的帮助。 Perhatikan orang-orang yang teman-teman kita. Mungkin mereka membutuhkan uluran tangan kita. 我们也看我们的其他的朋友，也许他们需要我们的帮助。 Sehingga akhirnya kasih Kristus boleh nyata melalui tangan kita bisa salurkan kepada mereka. 让我们能够透过我们能够表达彰显在我们的生命当中来表达主的爱在他们的身上。 Tatkala Tuhan mengatakan engkau adalah murid-muridku. 当主耶稣说你是我门徒的时候， Dan Tuhan juga memberikan suatu perintah baru. 主耶稣他也赐给我们一个新的命令。 Maka di dalam Yohanes 13 tadi yang sudah kita baca. 我们刚才所读的约翰福音第13章， Pada saat Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi.
我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。 Kita yang sudah menerima kasih Allah yang begitu besar, 我们已经领受了神伟大的爱的是这些人， biarlah kita tidak simpan kasih untuk diri kita sendiri. 让我们不是单单把这个爱藏在我们里面而已， Kita membagikan kasih Allah itu kepada orang lain. 让我们能够愿意把我们这个爱分享给他人。 Mungkin dengan tenaga kita, 也许以我们的这个能力， dengan harta kita, 以我们的钱财， dan juga kepedulian kita melalui doa kita, kesungguhan kita mematuhi peraturan pemerintah untuk memberantas, untuk membasmi COVID-19 ini. 透过我们祷告，或者透过我们跟这个政府一起的同心，我们怎么样来除去这个病毒继续在我们国家蔓延？ Mintalah kepada Tuhan, mungkin ada suatu inspirasi tindakan yang kita bisa lakukan bagi bangsa dan negara ini. 我们祷告求主帮助我们，让我们看到我们要怎么样做，能够来对这个国家有所贡献。 Amin. 阿们。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. 主，我们感谢你的爱在我们的生命当中， Engkau peduli kepada manusia di dalam dunia ini. 因为你顾念世界上的人， Engkau juga turun tangan untuk mengasihi, untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. 因为你也知道人类所需要的，你也会帮助人类所需要的。 Dan tugasnya selanjutnya Engkau serahkan kepada setiap kami. 接下来的任务，你把这个任务交托给我们。 Tolong bantu dan mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. 主啊，求你帮助我们，让我们有能力行出来， Sehingga kami boleh disebut sebagai pengikut-pengikut-Mu yang penuh cinta kasih terhadap sesamanya. 让我们能够被称为充满爱心的、充满关怀的、跟随基督的门徒。 Tuhan tolong kami, 主啊，求你帮助我们， kuatkan kami melakukannya. 求主你给我们能力，给我们力量行出来。 Ampuni kami jikalau selama ini kami masa bodoh. 主啊，如果一直以来我们都很不在乎的，求你饶恕我们。 Ampuni kami jikalau selama ini kami hanya mementingkan diri sendiri. 如果我们一直以来一直很自私，以自我为中心的话，求主你饶恕我们。 Oh Tuhan, ubah kami. 主啊，求你改变我们， Bungkus kami dengan kuasa dan kasih-Mu. 用你的宝血，用你的爱来遮盖我们。 Sehingga kami dapat menyatakan kasih-Mu kepada orang lain, bagi bangsa dan negara kami, bahkan bagi dunia ini. 让我们能够向别人来表达我们的爱心，我们能够对我们的国家，我们对我们四周围的人有我们的关怀和爱心。 Tolong kami ya Tuhan. 主啊，求你帮助我们。 Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。